Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Aja Share Channel. Okey, pada anda yang baru sahaja mengikuti channel ini, mintalah sedikit, patah benda ni free sahaja. Tolonglah subscribe, like kan kalau suka, dan sharekan perkara-perkara ataupun info-info, tutorial, PDPR yang berada dalam channel ini ke seluruh masyarakat. Tak kisah dalam Telegram ke, dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, dan semua medium-medium yang boleh sampai kepada masyarakat. Okey, baik. Untuk pertemuan PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor bagi subjek Tauhid Darjah 5 bab yang ketiga, sambungan bagi bab yang lepas, iaitu sifat-sifat yang bertakluk. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat takluk ilmu, sama dan basar. Nak tahu? Jom. Okey, kita sambung lagi mengenai pelajaran 3, iaitu sifat-sifat yang bertakluk. Masuk pada pelajaran 3.4, iaitu takluk ilmu. Okey, apa itu takluk ilmu ini? Okey, kita pergi pada bentuk takluk ilmu. Bentuk takluk ilmu ialah inkisyaf, iaitu ilmu Allah itu terang dan meliputi segala maklumat kepada Allah dalam bentuk pengetahuan. Sebab itulah kita ini manusia, ilmu kita terbatas. Ada manusia, ada kita antara kita ni yang kurang mengetahui mengenai sejarah. Ada juga di antara kita ni kurang mengetahui mengenai sains. Setiap orang kepakaran tertentu. Jadi kita ini melihat bahawa kita ni serba kekurangan. Ada benda yang kita sangat tahu. Sedangkan ilmu Allah itu sangat luas. Hanya kita ini hanya mengetahui hanya sedikit sahaja ilmu yang ada Allah bagi. Okey, manakala Allah ini ilmunya begitu luas. Allah tahu apa yang berada di planet-planet. Allah tahu apa yang berada di alam semesta. Allah tahu apa yang berada di setiap galaksi kita ini. Semua dalam pengetahuan Allah. Sebab itulah kita ini sebagai manusia, kita kena sentiasa renew kita iman kita. Kita kena renew iman kita, kena menambahkan amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pergi pula kepada tempat takluk ilmu. Okey, tempat takluk ilmu ini, sifat ilmu bertakluk kepada perkara yang wajib, mustahil dan harus pada akal. Itu tempat takluk. Tempat takluk ilmu ini berada pada sifat wajib, berada di sifat mustahil dan ada pada sifat harus pada akal. Okey, baik. Bahagian takluk ilmu. Okey, maka bahagian takluknya satu jua, iaitu tanjizil qadim. Ini artinya telah terlaksana pengetahuan Allah tentang segala perkara sejak azali. Semua ilmu Allah ini ilmunya Allah ini maha mengetahui sejak daripada azali lagi. Apa yang berlaku, apa yang sedang berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, semua dalam ilmu pengetahuan Allah. Allah tahu apa yang akan berlaku pada kita 10 tahun lagi. Mungkin lagi 5 tahun lagi kita akan mati. Allah maha mengetahui. Okey, maknanya apa saja dalam kandungan. Okey, dah tahu dia ini apa besarnya. Dah besar jadi apa? Jadi manusia yang baik. Okey, siapa jodohnya? Apa peningkatannya? Apa rezekinya? Semua dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang pertama wajib akli. Ini Allah tahu tentang zat dan sifatnya. Allah tahu segala sifat dan zat apa. Sedangkan dalam virus sekalipun, dalam bentuk virus sekalipun, Allah tahu apa sifat-sifatnya. Allah tahu apa dia punya zat-zatnya. Okey, yang kedua mutahid akli. Yang ini Allah tahu tentang syarikul bari. Yang ini Allah tahu bahawa sekutu atau lawan baginya mesti tiada. Maknanya kalau ada sekutu, mesti lawan, mesti tak ada. Okey, yang ketiga harus akli. Yang ini Allah ini tahu tentang kejadian makhluknya. Setiap apa yang berlaku semua dalam ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tiada bagi sifat ilmu ta'alluq itu luhi qadim dan tanjizil hadas, kerana jika ada ta'alluq tersebut, nescaya ketika itu Allah itu bersifat jahil. Jadi Allah itu mustahil itu Allah itu bersifat jahil. Allah tu maha mengetahui, Allah tu maha pandai, Allah tu maha segala bijaksana milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ketahuilah bahawa ta'alluq qudrah, iradah dan ilmu hal keadaannya berturutan, iaitu ta'alluq qudrah mengikut ta'alluq iradah.
dan ta'alluq iradah mengikut ta'alluq ilmu. Maknanya kalau sebelum ni kita belajar mengenai ta'alluq iradah. Ta'alluq iradah ini maksudnya penentuan. Maknanya Allah ini maha mengetahui apa yang berlaku, apa yang akan berlaku pada kita 10 tahun akan datang, 5 minit akan datang, 10 minit akan datang. Semua Allah itu maha mengetahui. Okey, baik. Kalau kita tengok graf itu, kita tengok ilmu, ada iradah, ada kudrah. Daripada ilmu pergi iradah, pergi pada kudrah. Maknanya semua itu berturutan. Okey. Maka Allah itu tahu. Maka apa yang Allah tahu, yakni ta'alluq ilmu dan dikehendaki, ta'alluq iradah, itulah yang Allah jadikan ta'alluq kudrah. Semua ini bersangkut paut. Jadi apa sahaja yang berlaku pada apa yang sahaja, contohnya ta'alluq iradah, penentuan, Allah tahu dalam segala ilmu dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita pergi pula kepada ta'alluq sama' dan basar. Okey, apa itu sama' dan basar? Kita rangkumkan kita rangkumkan dua tajuk hari ini. Okey, baik. Bentuk ta'alluq sama' dan basar. Okey, bentuk ta'alluq bersifat sama' adalah inkishaf, iaitu pendengaran Allah itu terang dan meliputi segala yang ada. Manakala bentuk ta'alluq sifat basar adalah inkishaf, iaitu penglihatan Allah itu terang dan meliputi segala yang ada. Maknanya semua ini bersangkutan. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat apa saja yang manusia lakukan, sama ada dalam tersembunyi, sama ada dalam hati manusia, dalam gerak hati, cetusan hati manusia pun Allah itu maha mengetahui. Cuma baik Allah ini, kalau kita lihat, Allah ini sangat baik. Kalau kita melakukan dosa, kita akan melakukan kesalahan, maka kita akan dapat dosa. Tetapi jika kita ingin melakukan kebaikan, niat ingin melakukan kebaikan, maka Allah angkat itu sebagai satu pahala. Berbeza jika kita melakukan dosa. Jika kita melakukan kesalahan, barulah kita mendapat dosa. Itulah sifat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketiga-tiga bentuk ta'alluq ilmu ini, sama' dan basar, adalah ta'alluq inkishaf, tetapi tidak sama dari segi maknanya. Okey, adapun hakikat tidak sama antara tiga sifat itu, kerana jika sama, inkishaf pada ketiga-tiga sifat itu nescaya jadi tahsilul hasil, yakni menjadikan atau menghasilkan perkara yang telah ada. Maka Allah ini takkan mungkin berlaku ada Allah dua, tak ada Allah tiga. Kalau Allah kata benda yang Allah laksanakan tu dah pun berlaku, maknanya Allah tu tidak ada lah. Mana akan ada sekutu Allah. Oh, ni Tuhan dua, ni Tuhan tiga, ni Tuhan empat. Padahal kita tahu Allah itu hanyalah Esa. Allah tu maha satu. Itu beza kita ini dengan orang kafir. Kita ni adalah kita ini dikira sebagai bertuah kerana kita lahir kerana sebagai seorang Islam. Kita dah mendalami Islam itu daripada sejak lahir, yang memegang akidah yang benar. Yang kita inilah antara insan-insan, insya-Allah, jika di akhirat kelak kita akan masuk dalam syurga. Amin ya Allah. Okey, seterusnya kita pergi pada tempat ta'alluq sama' dan basar. Okey, sifat sama' dan basar ini berta'alluq kepada perkara yang ada, maujud. Sama ada perkara yang maujud itu, yang pertamanya wajib, tentang zat Allah. Yang kedua adalah harus, tentang makhluk, dengan syarat perkara yang harus itu telah ada. Itu syarat dia. Maknanya kerana ni, apa ada perkara yang harus tu telah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana ada perkara yang harus ketika tidak maujud, seperti mungkin di dalam ilmu Allah yang tidak mahu dijadikannya, seperti beriman Abu Lahab. Kerana telah berta'alluq ilmu Allah bahawa Abu Lahab itu tidak beriman. Sifat sama' dan basar tidak berta'alluq kepada perkara yang mustahil, kerana ianya tidak wujud. Itu kena faham. Maknanya sekarang ini Allah, setiap apa sifat-sifat ta'alluq ini bersangkutan. Maknanya kalau anda kata ta'alluq iradah itu, contohnya ta'alluq iradah itu maksudnya penentuan. Jadi Allah dalam penentuan kepada ilmu, maknanya ilmu Allah itu maha luas. Allah mengetahui penentuan apa yang berlaku pada seseorang makhluk Allah itu. Okey, kemudian kita pergi pada bahagian ta'alluq sama' dan basar. Okey, bahagian ta'alluqnya kepada tiga bahagian. Yang pertama, soluhi qadim, maksudnya patut dan layak Allah itu mendengar kata-kata makhluknya dan melihat makhluknya sejak azali. Pada peringkat ini makhluk belum ada. Maknanya Allah itu sudah
sudah layak mendengar kata-kata makhluknya. Okey, yang kedua, tanjizi qadim, yang ini telah terlaksana sejak azali. Allah itu mendengar perkara yang wajib seperti apa yang Allah sendiri katakan. Okey, dan terlaksana sejak azali Allah melihat perkara yang wajib seperti ia melihat akan zatnya dan sifatnya sendiri. Pada peringkat ini makhluk belum ada. Maknanya Allah ini Maha mengetahui. Wahima manusia itu lahir pada tahun 50 tahun akan datang, Allah dah tahu apa yang berlaku sebelum dia lahir sekali lagi. Okey. Okey, yang ketiga, tanjizi hadas, maknanya telah terlaksana pada hari kejadian makhluk yang baharu bahawa Allah itu mendengar dan melihat perkara yang yang telah ada. Jadi inilah antara sedikit sebanyak jenis-jenis yang dikatakan bahagian-bahagian takluk samak dan basar. Maknanya ini kedua-dua ini bersangkutan. Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mengetahui. Semua ketiga-tiga sifat ini kalau kita rangkumkan cukup merangkumi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang kita perlu imani, yang perlu kita tambah baik sebagai manusia. Kita kena tahu bahawa kita ini insan yang lemah, kita ini insan yang daif, kita ini banyak melakukan kekhilafan. Jadi kepada Allah lah kita berserah, pada Allah lah kita memohon pertolongan, pada Allah lah kita mohon keampunan. Mudah-mudahan ia menjadi asbab dalam kehidupan kita. Okey, itu saja untuk perkongsian PDPR pada kali ini. Saya mengharapkan semoga apa yang disampaikan dapatlah dimanfaatkan untuk semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like-kan dan sharekan semua bahan-bahan mengajar ini kepada masyarakat amnya agar dapat dimanfaatkan untuk semua. Okey, jumpa lagi dalam pertemuan akan datang. Itu saja. Assalamualaikum.